وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام. Terima kasih kepada Muslimis. Baik, kita sampai ke muka surat yang ke-118 pada buku ini, iaitu Hasyiah Al-Khalbi 'ala al-Raqa'. Kita tiba pada tajuk Qiyasud Dilalah. Okay. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa qiyasud dilalati. Sebelum kita pergi jauh, tengok apakah dia maksud atau apakah dia komen daripada Muhashi. Dia kata wa huwa anwa'il qiyas wa ad'afu min al-awwal wa sawa'un fima sarha bil 'illati aw la. Qiyas dilalah ini yang paling banyak. Kalau yang pertama tadi itu paling kuat. Yang kedua ni paling banyak walaupun dia tidak sekuat yang pertama, iaitu qiyasul illah. Okay, hari ini qiyas dilalah dan ni paling banyak. Apakah dia punya ta'rifan itu? Huwal istidlalu bi ahadin naziraini 'ala al-akhari. Ialah kita beristidlal dengan salah satu yang memiliki kesamaan ke atas yang lagi satu. Ada dua perkara, dua benda lah. Okay, kita berhujah, kita berdalilkan pada sumbernya dua. Tapi antara dua benda tu ada kesamaan. Bahawa an takuna al-'illatu dalatan 'ala al-hukmi, sama ada illah itu dia menunjukkan kepada hukum tersebut, maka wala takunu mujibatan lil hukmi, tapi dia tidak mewajibkan hukum, dia tidak membawa kepada hukum tersebut. Berbeza dengan qiyas illah, ada illah yang mujibah, yang membawa kepada hukum, itu direct, itu paling kuat. Tapi kali ni dia illah yang menunjukkan kepada hukum, tapi taklah semestinya kena hukum tersebut. Macam mana? Contoh ni kita akan nampak. Seperti kaqiyasi malis sabiy ala malil balighi fi wujub zakati bijami'an annahu maluna. Macam mana? Apa yang kamu kiaskan dilalah itu? Iaitu seperti dikiaskan harta kanak-kanak, okay, harta yang dimiliki oleh kanak-kanak. Allahumma salli Muhammad. Harta yang dimiliki oleh kanak-kanak, okay, kita samakan harta kanak-kanak itu dengan harta orang besar. Pada apa kamu samakan? Pada wajib bayar zakat. Apakah illah dia? Okay, apa illah dia? Illah dia sebab kedua-dua harta itu nam. Nam ni asalnya nami. Nami ni ialah ada ya tu, tapi dia hazaf jadi mudhafun ilaih. Jadi jangan antum baca malun nama, dia kerana dia merupakan harta yang tidur. Tak ya. Salah tu Salah betul tu kalau kata harta tidur. Dia merupakan harta malunamin. Kita atafkan dia, kita idhafahkan dia harta yang berkembang daripada perkataan numu, kan, numu ataupun nama. Bila sesuatu harta itu ada sifat nama, itu di antara illah yang membuatkan dia kena zakat. Kalau kita lihat kepada harta yang dizakatkan, sama ada tanaman, sama ada arud tijarah, sama ada emas dan perak, sama ada yang modelnya timah tuang ataupun saham, semua itu memiliki illah nama. Apa itu nama? Dia ni boleh berkembang. Dia boleh berkembang. Dia boleh membiak. Dia boleh dipanggil sebagai boleh kita kata boleh membiak lah ataupun berkembang harta itu. Okey, tanpa melihat siapakah pemilik dia. Okey, kalau secara umumnya yang kena bayar zakat ialah orang besar. Kenapa? Sebab mereka ni mukallaf. Tapi kalau tengok pada mukallaf, budak-budak tak payah bayar zakat. Kan? Kalau kita lihat kalau kita katakan harta ini, zakat ini, dia punya syarat bayar zakat adalah mukallaf. Okay, mukallaf, sudah pasti kanak-kanak tidak perlu bayar zakat.
Kalau kita jadikan mukallaf ataupun taklif sebagai mana ataupun sebagai sangkutan dalam hukum tersebut. Tetapi kalau kita jadikan ilah lain, ilah yang menunjukkan apa dia? Yalah, kalau tengok pada kanak-kanak, memang tak payah bayar zakat. Dia pun tak wajib semayang, tak wajib haji, tak wajib puasa. Tapi jangan tengok orang tu. Sebab zakat ni adalah ibadat kehartaan. Jangan tengok orang, tengok harta. So harta tu macam mana sifat dia? Namun, iaitu berkembang. Jadi, bila kita kiaskan harta budak-budak dengan harta orang besar, apakah beza dia? Sama je. Apa dia? Yang harta orang besar pun berkembang, harta yang kecil pun berkembang. Jadi apakah kesimpulannya? Sama ada harta orang besar ke, harta orang kecil ya, selagi mana dia ada sifat nam ataupun nama ataupun berkembang, maka dia diwajibkan zakat. Wajib pada budak tu ke? Pada wali budak tersebut. Okay, pada wali lah yang kena keluar, budak tak reti. Okay, oleh itu wayajuzu ayyuqal, okay, boleh juga kita kata, di sini ada khilaf lah. Dia sebabkan dia tak kuat. Bila dia tak kuat, dia ada khilaf kat situ. Berbeza dengan qiyas illah. Dia direct mujibatun lil hukmi. Bila qiyas illah tu dia terus direct kepada hukum. Dan boleh kata tidak ada khilaf dalam qiyasul illah. Tapi bila qiyas dilalah ni ada kesamaan. Apa kesamaan dia? Harta budak atau orang tua sama je. Kesamaan kan? Dengan kesamaan pula membuat kepada hukum yang sama, iaitu kena bayar zakat. Tapi sebabkan dia dilalah, dia tak begitu kuat sekuat qiyasul illah, maka ada khilaf. Kata Imam Abu Hanifah, dia kata, mana boleh, tak perlu. Budak-budak tak perlu bayar zakat. Sebab Abu Hanifah, dia tengok ke lain. Nombor 3. Nombor 3 dia kata apa? Min haisul qiyas wa la yadurru fit tamsil bih wurudun nassi biwujubiha kama rawahu Syafi'i. Maka tidaklah mudarat, tidaklah membuat apa-apa pun pada membuat permisalan padanya. Wurudun nas dengan datangnya nas pada mengatakan kewajipannya. Khalas tak apalah. Tapi Abu Hanifah kenapa dia tak wajib Sebab dia melihat pada budak tu. Abu Hanifah dia tak nampak, dia tak melihat nama itu sebagai qiyas dilalah. Abu Hanifah tak melihat sedemikian. Apa Abu Hanifah lihat ialah pada budak tu. Budak kecil biarlah, tak payah bayar zakat. Sebab yang kena bayar taklif manusia untuk membayar. Dan budak bukan taklif. Itu perbezaan lah. Okey. Jadi sebab tu kes dilalah ni banyak, tapi dia tak ada sepakat. Ada yang mazhab yang mengatakan ya ataupun tidak. Okey, seterusnya qiyasus syabah. Apa dia qiyasus syabah ini? Wa qiyasus syabahi wa huwal far'u mutaraddidu baina aslain. Satu cabangan yang ia pergi balik, mutaraddid baina aslain, di antara dua asal. Asal lagu mana? Tengok tu. Fa bi aktharihima syabahan kama fil 'abdi idza atlafa فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه أدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. Kias syabah ni macam mana? Syabah ni ialah benda yang ada sifat, tapi dia mutaraddid. Apa mutaraddid ni? Macam ada. Contohnya kita kata Muiz, contoh kita kata transgender lah. Muiz, ada kawan tak transgender Muiz? Alhamdulillah tak ada. Kawan lah, tak wah sikit. Ya, okay. Orang tanya, transgender lelaki ke perempuan? Ataupun kita kata khunsa lah, lelaki perempuan. Nak kata lelaki lah, memang asal lelaki. Yang ni kalau kata yang lelaki asal lah. Sajat tu, lelaki. Ada IC. Tapi tengok rupa dia tak macam lelaki. Itu macam syabah tu. Kan? Nak kata lelaki, nak kata perempuan, hang asal lelaki. Tapi nak kata lelaki, orang teruk yang muka hang. Kan? Tak.
Kan macam tu lah bahasa dia kan. Tak boleh lah. Itu panggil syabah. Dia punya tu mutaraddid. Baina aslain. Nak kata hang laki, tak macam laki. Nak kata hang perempuan, teruk macam-macam. Dia mutaraddid. Satu pergi sini. Kali ni pula pergi sini. Okey. Contoh macam mana? Contohnya apabila seorang hamba itu idza atlafa. Hamba. Hari ni tak ada hamba lah. Cuma kita boleh faham hamba ni macam mana ya. Dia khunsa, hamba, perempuan yang diceraikan, perempuan dalam iddah, itu semua dipanggil syabah. Syabah kenapa? Nanti saya terangkan. Kita baca ni dulu. Hamba apabila dia merosakkan barang, jelas fa innahu mutaraddid. Hamba ni bila hamba ni kita pun tahulah hamba ni hak milik orang lah. Bila dia rosakkan barang, adakah dia kena ganti? Adakah dia kena ganti? Adakah dia kena ganti? Jawapan dia, kalau kamu kata ganti, kenapa? Sebab kalau saya suruh dia ganti, kerana dia juga macam manusia biasa. So dia manusia. Kalau dia rosakkan, dia kena ganti. Tapi kamu kena tahu juga, hamba ni juga macam harta. Pula harta wahwa bil mal, tapi hamba ni lebih sesuai dengan harta. Sebab apa? Dia boleh dijual. Apa lagi? Dia boleh diwarisi. Apa lagi? Dia boleh diwakafkan. Apa lagi? Dia ni, hamba ni kalau kita jual, ada cacat. Boleh kita kena minta ganti rugi. Saya jual hamba. Saya kata hamba saya sihat. Tiba-tiba bila balik tuan yang pembeli hamba tengok, loh Allah, ada kurap lah, ada penyakit kusta kan. Boleh claim ganti rugi, urus dipanggil. Okey, ataupun takwid ataupun apa nama lah. Jadi macam barang. Jadi hamba itu mutaraddid baina aslain ni. Boleh kata barang pun boleh. Nak kata barang pun ya juga. Dia boleh diwarisi, dia boleh diwakafkan, boleh dipinjamkan, tapi tak boleh digauli lah. Okay, boleh dipinjamkan, boleh i'arah, boleh yuba', boleh yu'ajjar, disewakan, macam-macam boleh lah. Barang ke apa ni? Macam barang. Kan? Tapi kalau kita nak kata hamba ni ialah orang, boleh tak? Boleh juga. Orang macam orang pun, bukan macam orang pun. Bukannya robot orang. Tapi nampak raya macam barang tu kuat sikit lah. Sebab dia boleh dijual, diwarisi, dikongsi, macam-macam lah boleh buat. So hamba ni, jadi bila hamba merosakkan barang ni nak kena bayar. Adakah dia kena bayar? Ataupun tuan ni kena bayar? Atau bagaimana? Ataupun anggapkan dia macam barang? Kalau dia macam barang, macam kereta kan. Contoh kita parking kereta. Kereta tu tiba-tiba dia punya handbrake tak kuat, dia terlongsor, langgar pagar orang. Siapa salah? Bukan kereta salah lah, yang salah lah tuan kereta tu. Siapa suruh careless, dia negligent, dia lalai kan. So kalau kita kata hamba ni barang, jadi yang kena bayar ganti rugi ialah tuan dia, bukan dia. Tapi kalau kita kata dia manusia, dia yang kena bayar. Okey, macam tu lah. Jadi benda, nak kata dia kena bayar ke ataupun tuan kena bayar ke, apakah kaedah dia? Kias syabah dia panggil. Kenapa kamu kata dia kena bayar doman ataupun jaminan? Sebab dia manusia. Kenapa kamu kata yang kena bayar tuan dia? Sebab dia tu macam barang. Tak ada harta, tak ada apa. Yang kena tanggung ialah tuan dia. Kan? Semua itu bergantung kepada kias syabah yang digunakan lah. Ini mazhab Syafi'i lah punya pendirian. Kalau tadi anda kata yang ada syabah ni contoh macam khunsa. Khunsa ni laki ke perempuan? Okay. Kalau kita kata dia ni daripada laki, perempuan, apa hukum dia? Kalau batas mayang macam mana? Adakah dia kena, kalau kita pun tahu dalam mazhab Syafi'i, bila mana kita masuz zakar, kita menyentuh zakar dengan tapak tangan ni batal wudu untuk mazhab Syafi'i. Okey. Kalau kita masuz zakar, bukan lamsu, massu, sentuh dengan tapak tangan. Okey. Sekarang ni khunsa tu, dia ada dua-dua, zakar pun ada, faraj pun dia ada. Dia sentuh zakar dia. Tapi untuk ketika itu zakar tu tak berfungsi. Sekadar hiasan sahaja. Sebab apa?
Masa tu yang fungsi perempuan, faraj tu fungsi. Batal tak sembahyang? Kalau kamu kata itu anggota panggil anggota tanasuli ataupun dia punya kubul, batal lah sembahyang. Tapi disebabkan kalau kamu kata dia perempuan ketika itu, sebab yang fungsinya faraj, jadi zakar tu hanya sebagai hiasan anggota yang berlebihan. Ha, apa hukum dia? Di situ agak bahas panjang ulama lah. Ulama kita banyak bahas dia. Amrod, Amrod ni laki yang cantik. Laki yang cantik yang diibaratkan tidak ada satu biji, satu helai bulu pun kat muka dia. Tak ada janggut, tak ada misai dan tak ada apa. Tu Arab panggil amrod. Amrod. Alif mim rodal. Amrod ni apa hukum dia kalau kita pegang? Boleh, laki. Tapi kalau hukum dia kalau tengok naik syahwat, tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Macam perempuan pula. Macam perempuan. Tak ada lah. Arab, dia dekat sebab orang Arab ni agak jarang muka diorang tak ada janggut dan juga misai. Melayu banyak. Sebab kita bukan bangsa ada bulu kan. Arab ni kalau umur 20-an tak ada bulu langsung tu dipanggil pelik, amat pelik lah. Muka pula handsome, tak ada pula bulu, memang dipanggil amrod. Kata ulama, tengok amrod lagi bahaya dari tengok perempuan. Kata setengah ulama mengatakan. Jadi kalau kita nak sentuh dia okey tak? Laki bang weh, bukan perempuan. Tapi kalau tengok dia macam mana? Kalau tengok dia macam perempuan dan nampaknya, boleh jadi hukum haram. Jadi itu di antara beberapa state, beberapa golongan yang jenis syabah. Contohnya perempuan yang kematian ataupun yang dalam iddah. Ada dua iddah. Ada iddatul raj'i, iddatul ba'in, iddatul wafah. 3. Perempuan dalam iddah ni, apa status dia? Adakah dia masih bersuami ataupun tidak? Kalau kamu kata dia masih bersuami, dia tidak berada suami, dia tak boleh kahwin lagi ketika iddah. Okay. Kalau kita kata dia ni tidak ada suami, dia tak boleh kahwin ketika iddah. Betul kan? Mana boleh kahwin? Kan dia kena tengah habis iddah. Alright. Kalau kamu kata dia ni bersuami, mustahil sebab dia tak boleh duduk dengan suami lama dia. Mana boleh duduk sama? Dah habis, dah dalam tempoh iddah. Dan tak boleh bersama pun, tak boleh jima'. Mana boleh jima'? Haram lah. Motik syubhah. Dalam ketika iddah. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi boleh kira sebagai rujuk secara perbuatan. Tapi kalau dalam tempoh iddah, laki dia mati, dia boleh mewarisi. Wah pula dah. Cerai dah. Tiba-tiba tok laki mati, dia boleh mewarisi harta. Dia kata dia macam isteri, boleh kata dia tak lagi macam isteri. Benda tu banyak dalam fiqh. Ilmu yang boleh tengok dalam buku. Kalau antum nanti belajar jauh, boleh buka buku Al-Jam'u wal-Farqu. Dalam fiqh dia ada benda yang macam sama tapi tak sama, macam tak sama tapi sama. Itu Al-Jam'u wal-Farqu. Mazhab Syafi'i yang famous buat buku Al-Jam'u wal-Farqu Al-Imam Al-Juwaini. Ada kitabnya, dicetak, dijual dan boleh didapati secara PDF oleh Al-Imam Al-Juwaini. 3 jilid. Tapi buku yang Al-Furuq ataupun Jam' wal-Farqu yang paling famous ialah Al-Furuq fi Anwa'il Buruq yang merupakan karangan Al-Imam Al-Qarrafi dari mazhab Maliki. Okey, dia tu ada. Itu juga yang merupakan satu perbahasan dalam bidang qawaid fiqhiyah, dipanggil Ashbah wan Nadhair. Okey. Jadi apa dia kata? Macam itulah maksudnya. Kias syabah tu dia ni nak kata nak kata hamba pun boleh, nak kata barang pun boleh. Di situ akan terbitlah khilaf. Okey, khilaf. Tapi kalau kita kata okey, hamba ni walaupun dirosakkan dia kena bayar. Kenapa kamu kata dia kena bayar? Dia manusia. Khilaf lah. Kalau saya kata dia macam barang, dia tak payah bayar. Betul. Siapa kena bayar? Tuan dia. Jadi itulah hukum dia. Apakah stand, apakah kamu punya dalil? Dalil saya ialah daripada
Muhammad daripada kias syabah. Sebab tak sebutlah hadis. Jadi dengan kias lah yang mereka gunakan untuk mensabitkan hamba kalau dia merosakkan barang yang akan menanggung dhaman tu ialah tuan dia. Okey. Melainkan hamba mukatab, ada khilaf ulama lah di situ. Okey, sampai situ kita stop jap. Kita masuk nanti ba'du syurutil far'i wal asli, beberapa syarat untuk furu' dan juga untuk al asli yang merupakan rukun di dalam kias. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih ya.